Okey, baiklah. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita melaksanakan menggunakan fungsi grouping ataupun groups yang baru pihak e-learning tambah dalam sistem e-pelajaran. Okey, jadi untuk makluman semua pensyarah, sistem grouping ni sebelum ini kita menggunakan secara manual, iaitu pihak kami akan menambah secara manual bagi mana-mana pensyarah yang memohon untuk mengasingkan kumpulan-kumpulan mereka. Jadi untuk uh, semester baru ni kita telah melaksanakan automatic grouping yang mana berdasarkan kepada sistem akademik, kumpulan-kumpulan dalam sistem akademik, pihak kami telah mengambil data tersebut dan seterusnya memasukkan secara automatik ke dalam sistem e-learning kita. Okey, jadi macam mana tuan-tuan ingin mengetahui kursus tuan-tuan semua telah available untuk melaksanakan grouping ni. Okey, satunya untuk melihat kumpulan-kumpulan yang terdapat di dalam sistem e-pembelajaran dalam kursus tuan-tuan semua, klik pada bahagian users. Okey, klik pada groups. Okey, dan ni adalah groups yang available untuk tuan-tuan semua. Okey. Okey. Dan untuk groupings, ni adalah contoh kumpulan-kumpulan grouping groups yang terdapat dalam grouping K1. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan pensyarah jika pensyarah mempunyai dua ataupun tiga kumpulan yang mengajar di dalam satu kursus, dan pensyarah lain juga mempunyai kumpulan yang banyak dalam satu kursus. Jadi grouping ni akan membantu dari segi pengurusan aktiviti di dalam sistem e-learning kita. Okey, jadi saya mulakan macam mana untuk kita menambah bahan-bahan dalam sistem e-pembelajaran. Okey, baiklah. Sebagai contoh di sini saya pertama kali pastikan turn editing on diaktifkan. Okey. Ni sekarang ni saya mode dalam e-learning saya ni adalah dalam mode turn editing, sudah berada dalam turn editing on. Okey, jika di dalam turn editing off, add an activity or resource ni akan hilang. Okey. Jadi sekarang pastikan tuan-tuan semua pensyarah klik pada turn editing on. Okey. Dan seterusnya di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita menambah assignment dan menggunakan fungsi available for group member only. Klik pada assignment, add, masukkan maklumat, dan masukkan detail-detail seperti yang pensyarah inginkan. Dan seterusnya pada bahagian group mode, klik pada sama ada separated groups ataupun visible groups. Okey, untuk separated group, sebarang aktiviti ataupun pelaksanaan aktiviti tersebut walaupun pelajar lain dapat lihat, tetapi hanya setiap markah ataupun perbincangan, sebagai contoh jika kita menggunakan forum, dia akan pelajar lain tidak akan nampak posting yang dilakukan oleh pelajar kumpulan satu lagi. Okey. Dan jika kita pilih pada separated groups dan pastikan kita show advance dan pilih available for group member only, dan pilih pada groupings kumpulan mana yang kita ingin paparkan. Sebagai contoh, saya ingin paparkan assignment ini hanya kepada kumpulan satu. Okey. Dan save and return to course. Okey. Jadi assignment yang dipaparkan ini akan mengeluarkan satu dalam kurungan
kumpulan mana yang akan dipaparkan, dan paparan ini hanyalah untuk pensyarah sahaja. Okey. Okey, yang kedua saya akan cuba untuk tunjukkan cara untuk masukkan fail untuk kumpulan satu saja. Add, choose file. Okay. Show advanced, jangan lupa pada bahagian ni. Okay. Available for group member only. Pilih kumpulan mana dan save and return to course. Okay. Jika fail tersebut untuk semua pelajar, kita boleh buat ubahan kembali, iaitu dengan mengubah dan memasukkan pada bahagian iaitu grouping, pilih pada none balik, available for group member only pun untick, dan save and return to course. Okay. Okay. Sebagai contoh, saya ingin masukkan contoh yang ketiga adalah berkenaan dengan label. Okay. Saya ingin paparkan hanya kepada pelajar kumpulan satu sahaja. Saya klik pada add. Label ini hanya untuk pelajar kumpulan satu sahaja. Okay. Pastikan show advance. Pilih pada groupings, available for group member only, klik pada kumpulan pensyarah. Kalau di sini saya pilih kumpulan satu. Okey, jadi label ni akan terpapar hanya untuk kumpulan satu sahajalah. Okey. Baiklah, itu saja untuk makluman pensyarah berkenaan dengan fungsi baru iaitu group dan grouping. Sebarang masalah, pensyarah boleh menghubungi pihak kami, iaitu melalui live support online, iaitu melalui chatting, ataupun pada menghubungi terus kepada pihak kami 0968444442, atau email kepada mylen@umt.edu.my. Sekian, terima kasih.